Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini Isnin, kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 14 daripada surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 dalam Al-Quran. So, pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 15 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kamu, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat-ayat sebelum ni tentang ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang musyrik atau kepada sesiapa sahaja yang mendustakan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada ayat 15 ni Allah Ta'ala membuat satu perumpamaan tentang Fir'aun yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepadanya seorang Rasul, iaitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami mengutus kepada kamu. Kamu dekat sini maksudnya Ahlu Makkah, penduduk kota Mekah pada ketika itu. Sebab surah Al-Muzammil ni surah Makkiyah, bahkan salah satu surah yang paling awal diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa berada di kota Mekah. Maka Allah mengatakan, Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai penduduk kota Mekah, wahai orang-orang Quraisy, seorang Rasul. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, yang mana Rasul ini menjadi saksi terhadap kamu. Syahidan ala a'malikum, Rasulullah itu menjadi saksi terhadap amal-amal kamu. Yashhadu alaikum bima sadara minkum minal kufri wal isyan, dia menyaksikan atau dia menjadi saksi terhadap apa sahaja yang kamu lakukan daripada kekufuran dan kemaksiatan. Ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun Rasul, iaitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Ta'ala menyatakan, wahai penduduk Makkah, sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada kamu yang menyaksikan atau yang menjadi saksi bagi seluruh amal-amal perbuatan yang kamu lakukan,
sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, iaitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi pada ayat 15 ni Allah Ta'ala buat perumpamaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara amnya dan khasnya kepada mereka orang-orang musyrik yang ingkar kepada Nabi pada masa dahulu dengan kedatangan Nabi Musa kepada Fir'aun. Kenapa pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala umpamakan dengan pengutusan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun? Kenapa bukan Nabi yang lain? Ya, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni kan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kenapa mesti diumpamakan atau dibandingkan dengan pengutusan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun? Kenapa bukan Nuh? Kenapa bukan Nabi-Nabi yang lain misalnya? Para ulama menjelaskan antara alasannya ialah kerana pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa sama-sama nabi kalangan ulul azmi. Sebagaimana kita ketahui, ada nabi-nabi ulul azmi, antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, ya. Kemudian berkata Al-Khazin berkata, wa innama khassa fir'auna wa Musa bidzikri min baini sairil umami war rusul. Pada ayat 15 ni Allah Ta'ala khaskan menyebutkan Fir'aun dan Musa dari seluruh umat-umat dan rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Kerana ada persamaan yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Pertama, li'anna Muhammadan adahu ahlu Makkah wastakhaffu bihi li'annahu wulida fihim kama anna fir'auna izdadara Musa wa adahu li'annahu rabbah. Persamaan pertama, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu disakiti oleh penduduk kota Mekah dan mereka memandang rendah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana Nabi dilahirkan dalam kalangan mereka. Hal yang sama dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam daripada Fir'aun. Fir'aun memandang Nabi Musa ni rendah. Dia sakiti Musa. Kenapa? Kerana masa kecil Nabi Musa alaihi salam tinggal di rumah Fir'aun. Ya, ini persamaan yang pertama. Al-Imam Tahir Ibn Ashur menyebutkan persamaan yang lain yang hampir sama dengan yang tadi. Antaranya kata beliau, ma hum alaihi min ibadati ghairillah. Persamaan Fir'aun atau umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana sama-sama menyembah selain Allah. Fir'aun dan pengikutnya pada ketika itu menyembah selain daripada Allah di Mesir. Di Makkah, orang-orang Quraisy juga pada ketika itu menyembah selain daripada Allah. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian wama yamla'u nufusahum min at-takabbur wat-ta'azum 'ala ar-rasul al-mab'uts ilaihim. Kemudian kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur, kerana jiwa mereka dipenuhi, wama yamla'u nufusuhum, kerana jiwa mereka dipenuhi daripada sifat takbur dan merasa besar diri terhadap Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Jadi orang-orang Mesir dahulu, Fir'aun dan orang-orang yang sama dengannya itu menyombongkan diri kepada Nabi Musa. Orang-orang Makkah juga macam tu, mereka menyombongkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So,
Oleh kerana beberapa alasan inilah, kata para ulama, kenapa pada ayat 15 ni Allah Subhanahu Wa Taala buat perumpamaan tentang Nabi Musa yang datang kepada Fir'aun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada penduduk kota Mekah, orang-orang Quraisy pada ketika itu. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pada ayat 16. Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun menderhaka kepada Rasul itu, lalu kami menyeksanya dengan azab seksa yang seberat-beratnya. Ya. Allah Ta'ala menyatakan ketika mana Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, fakadzdzaba Fir'aun bi Musa wa lam yu'min bihi. Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan tidak mahu beriman kepadanya. Wa asa amrahu, dan ia menderhaka bermaksiat terhadap perintah Nabi Musa. Kama asaitum ya ma'syara Quraisy Muhammadan, sebagaimana kamu menderhaka wahai orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzdzabatum bi risalatihi, dan kamu mendustakan risalah yang dibawanya. Fa akhadnahu akhdan wabila, ay fa ahlaknahu ihlakan syadidan fadhi'an. Maka kami binasakanlah Fir'aun dengan kebinasaan yang sangat dahsyat, ya, kharijan an hududit tasawwur, kebinasaan yang sangat dahsyat yang terkeluar daripada batasan-batasan gambaran. Jadi seksa yang Allah Ta'ala timpakan kepada Fir'aun itu, atau kebinasaan yang Allah Ta'ala timpakan kepada Fir'aun itu, satu kebinasaan yang sangat dahsyat yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Apa itu? Bi'ighraqihi fil bahr wa qawmihi ma'a qawmihi. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka di dalam laut bersama-sama dengan kaumnya. Ni Allah Ta'ala datangkan, cerita ni Allah Ta'ala datangkan nak memberi peringatan kepada orang-orang musyrik pada masa dahulu, seolah Allah ingin berkata kepada mereka macam ni: wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Makkah, sesungguhnya kami telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu sebagai saksi terhadap seluruh amal-amal yang kamu buat, sebagaimana dahulu kami telah mengutus Musa kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun menderhaka, seoleh kerana itu kami timpakan kepada dia azab seksa yang amat sangat berat. So kalau kamu juga terus-menerus menderhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka besar kemungkinan kamu juga kami akan azab, kamu juga kami akan binasakan, kamu juga akan kami binasakan sebagaimana Fir'aun dahulu kami binasakan. Maka ini menjadi tanbih, menjadi satu peringatan, menjadi satu perhatian bagi sesiapa sahaja yang mengingkari Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja orang-orang musyrik pada masa dahulu, bahkan sampaikan ke hari ini, bahkan masa-masa yang akan datang, sesiapa sahaja yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia perlu merenung bagaimana azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun kerana menderhaka kepada Nabi Musa alaihi salam yang Allah Ta'ala utus kepadanya. Maka sungguh sangat berat ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada sesiapa saja yang menderhaka, yang menentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 17. Pada ayat 17 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Sekiranya kamu ditimpa azab di dunia, maka bagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan diri kamu kalau kamu kufur ingkar dari azab yang huru-haranya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban. Ya. Pada ayat 17 ni, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan lagi orang-orang yang kufur kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, secara khasnya dahulu kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kata Allah, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Kaifa la tuhadhdhirun wa takhafun ya ma'syara Quraisy 'adaba yaumi ha'il. Kenapa kamu hai orang-orang kafir Quraisy tidak takut akan azab Allah Ta'ala yang sangat menggerunkan? In kafartum billahi wa lam tu'min bihi wa lam tu'minu bihi. Jika kamu kufur kepada Allah dan tidak mahu beriman kepadanya, kenapa kamu tak takut akan azab Allah Ta'ala ni? Ya. Wa innama wa kaifa ta'manu dhalika al-yawm ar-rahib. Wa kaifa ta'manu dhalika al-yawm ar-rahib. Macam mana kamu boleh rasa aman dengan azab yang amat menggerunkan itu? Alladhi yushibu fihi al-walid. Yang mana kanak-kanak pun pada ketika itu akan menjadi beruban. Ya. Jadi Allah Ta'ala sebut, kenapa kamu tidak takut dengan azab Allah Ta'ala tu? Sedangkan pada ketika itu nanti, kanak-kanak pun akan beruban. Ya? Kenapa sampai beruban? Biasa kanak-kanak tak pernah ada uban. Al-Imam At-Tabari mengatakan, wa innama tashibul wildan min shiddati haulihi wa karbihi wa qurbihi. Pada ketika itu nanti, kanak-kanak akan menjadi beruban sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, kerana dahsyatnya huru-hara hari kiamat tu, sehingga kan kanak-kanak yang biasa tak mungkin beruban pun jadi beruban kerana ketakutan, stres, depression mereka menyaksikan huru-hara hari kiamat yang sangat mendahsyat tu. Ya. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan lagi pada ayat 18, As-sama'u munfatirum bih. Langit yang demikian besar akan pecah dengan sebab kedahsyatan hari itu. Jadi dahsyatnya hari kiamat tu sampai membuat kanak-kanak beruban. As-sama'u munfatirum bih. Langit yang begitu kukuh, besar, akan pecah kepada ketika itu. Kana wa'duhu maf'ula. Janji Allah adalah perkara yang tetap dilakukannya. Apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala tentang azabnya ini, ini sesuatu yang pasti akan berlaku, pasti akan datang. Li'anna Allah la yukhliful mi'ad. Kerana Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Baik, kemudian pada ayat 19 Allah Ta'ala mengatakan, Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan. Oleh itu sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya. Allah Ta'ala menyatakan bahawa amaran-amaran, peringatan-peringatan tentang azab Allah yang disebutkan pada ayat sebelum ni,
itu merupakan tazkirah, merupakan peringatan daripada Allah Ta'ala. Ya, merupakan nasihat daripada Allah Ta'ala. Maka faman syaa attakhadha ila rabbih sabila, ay faman syaa minal ghafilin annasin, maka sesiapa yang ingin daripada kalangan orang-orang yang lalai, ay yastafida min hadhihi tadhkirah, untuk mengambil istifadah, mengambil pengajaran daripada nasihat ini, daripada peringatan ini, falyasluk tariqan muwassilan ila rahman, maka hendaklah dia memilih jalan yang akan menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala, Rabb yang Maha Rahman. Dengan cara apa? Bil imani wa ta'ah, dengan beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sesiapa yang ingin selamat daripada azab tu, hendaklah dia memilih jalan yang akan menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala, dan itulah dengan beriman kepada Allah dan mentaati Allah, begitu juga mentaati Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mufassirun, ulama-ulama tafsir berkata, wal ghardu, maksud daripada ayat 19 ni, al-haddu 'ala al-imani wa ta'atullahi azza wa jalla wa at-targhibu fi a'mali salihah. Maksud atau tujuan daripada ayat 19 ni sebenarnya mendorong supaya beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah, dan memberi motivasi untuk sentiasa melakukan amal-amal saleh yang dapat menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, sampai ayat 19 ni selesai tentang ayat-ayat Allah yang menjelaskan ancaman terhadap orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat terakhir, ayat 20, ni Allah Ta'ala kembali membicarakan tentang salat malam, sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada awal surah Al-Muzammil ni. Jadi awal surah Al-Muzammil ni berbicara tentang Qiyamul Lail, akhir surah Al-Muzammil juga berbicara tentang Qiyamul Lail. Pada awal surah Al-Muzammil digambarkan Qiyamul Lail itu nampak macam berat sangat. Kenapa Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal muzammil qumil laila, bangunlah pada waktu malam, laksanakanlah Qiyamul Lail, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Disebutkan Qiyamul Lail itu setengah malam, atau kurang sedikit daripada setengah malam, atau bahkan lebih daripada setengah malam. So maknanya perintah pada awal surah Al-Muzammil untuk melaksanakan Qiyamul Lail itu perintah yang digambarkan sangat berat. Ya, sebab sembahyang setengah malam atau bahkan lebih daripada setengah malam, atau hanya boleh kurang sedikit daripada setengah malam. Maka pada ayat 20 ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kembali tentang Qiyamul Lail, yang mana di sini Allah Ta'ala memberikan keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Yang bermaksud, sesungguhnya Tuhan Muhammad mengetahui bahawasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari 2/3 malam, dan selama 1/2, dan selama 1/3. Dan yang demikian itu juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersamamu, kerana hendak menepati perintah yang terdahulu. Padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu. Lalu ia menarik balik perintahnya yang terdahulu dengan memberi kemudahan kepada kamu. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran. Ia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit, dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dan limpah kurnia Allah. Dan yang lainnya ada orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, berjihad. Maka bacalah mana-mana yang sudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya dari sisi Allah. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat 20 ni, sebagaimana tadi saya sebut, ni Allah Ta'ala membicarakan kembali tentang Qiyamul Lail, memberikan rukhsah, keringanan tentang Qiyamul Lail, sehinggakan tidak berat untuk dilakukan, sebagaimana yang digambarkan pada awal surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala sebut, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan Muhammad annaka taqumu, ya'lamu annaka taqumu ma'a ashabik. Sesungguhnya Allah mengetahui bahawa engkau solat malam bersama dengan sahabat-sahabatmu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahawa Nabi dan sekumpulan daripada orang-orang yang beriman dengan Nabi itu melaksanakan Qiyamul Lail sebagaimana perintah Allah Ta'ala pada awal surah Al-Muzammil. Ini menunjukkan kepada kita bahawa siapa sahaja yang bangun pada waktu malam untuk mengerjakan solat malam, sungguh ia diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui Nabi melaksanakan Qiyamul Lail dengan para sahabat-sahabatnya, maka kita pun kalau kita melaksanakan solat malam pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui bahawa engkau dan sahabat-sahabatmu melaksanakan salat malam adna min thuluthayil lail, kurang sedikit daripada 2/3 malam, dan kadang-kadang kamu sembahyang setengah malam, kadang-kadang kamu sembahyang 1/3 malam. Ya, Allah Ta'ala tahu itu semua. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan kadar siang dan malam, atau malam dan siang. Allah Ta'ala yang maha mengetahui bimaqadiril laili wan nahar, dengan kadar siang dan malam. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya secara pasti. Wa ajzaihima wa sa'atihima, bahagian-bahagian malam dan waktu-waktu siang dan malam tu hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui.
la yafutuhu ilmun ma taf'aluna min qiyami hadhihi sa'ah, sehingga kan tidak ada yang luput daripada pengetahuan Allah Ta'ala apa yang kamu lakukan pada saat malam tu, bahkan pada waktu siang, kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang kadar malam dan siang itu. Maka kalau kamu sembahyang 2/3 malam, Allah Ta'ala tahu. Kalau kamu sembahyang separuh daripada malam, Allah Ta'ala tahu. Kalau kamu sembahyang 1/3 malam pun Allah Ta'ala tahu, kerana wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut alima an lan tuhsuhu fataba alaikum, dan Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu tidak akan sanggup melaksanakan qiyamul lail seluruhnya. Ya, mungkin hanya sebahagian yang sanggup, tetapi ramai yang tidak sanggup. Kenapa? Kerana kalau kita disuruh solat 2/3 malam, tentu berat. Setengah malam tentu berat. Bahkan sembahyang 1/3 malam sahaja berat. Maka Allah Ta'ala tahu bahawa kamu tak mampu. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum, ay alima Allah annakum lan tutiqu qiyam al-lail kullah. Allah Ta'ala tahu bahawa kamu tidak akan mampu melaksanakan qiyamul lail seluruhnya. Maka farahimakum wa raja' alaikum bitakhfif, maka oleh kerana itu Allah merahmati kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keringanan kepada kamu. Jadi maksud fataba alaikum dekat sini bukan Allah terima taubat kamu, tetapi Allah Ta'ala beri keringanan kepada kamu. Ya. Maka Allah Ta'ala tahu kita ni tak mampu, so Allah Ta'ala beri keringanan. Maka agama ni bukan memberatkan kita, bukan menyusahkan kita. Setiap ada kesusahan, Allah Ta'ala mesti akan bagi keringanan. Ya. Maka oleh kerana itu kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka sekarang bacalah apa yang mudah daripada kamu, apa yang mudah bagi kamu daripada Quran. Maksudnya, fasallu, sembahyanglah kamu, ma tayassara lakum min salatil lail, yang mudah bagi kamu daripada salat malam. Ya. So pada ayat ni kenapa Allah Ta'ala sebut faqra'u ma tayassara minal Quran wa inna ma'abbara 'anis salati bil qira'ah. Allah Ta'ala sebut dekat sini membaca Quran untuk menunjukkan salat, li'annal qira'ata, kerana membaca Quran ahadu ajza'is salah, ia adalah satu bahagian daripada salat. Maka sekarang kata Allah Ta'ala, sembahyanglah kamu berapa yang mudah bagi kamu. Kalau kamu rasa mampu hanya 2 rakaat, 2 rakaat je lah. Kalau kamu rasa mampu 4 rakaat, buatlah 4 rakaat. Dan bacaan Quran kamu dalam solat tu pun, kamu bacalah apa yang mudah bagi kamu. Jangan kamu nak paksa nak baca 1 juzuk, 2 juzuk dalam solat malam. Kalau kamu rasa mudah hanya dengan surah-surah pendek, silakan buat dengan tu. Jadi ini Allah Ta'ala memberikan keringanan. Ya. Seterusnya, Allah Ta'ala sebut, alima an sayakunu minkum marada. Kemudian Allah menjelaskan beberapa alasan kenapa Allah Ta'ala beri keringanan tentang solat malam ni. Kerana Allah Ta'ala tahu akan ada dalam kalangan kamu yang sakit, sehingga kan dia tak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail 2/3 malam, setengah malam dan 1/3 malam. So fakhaffafa ankum rahmatan bikum, maka Allah beri keringanan sebagai kasih sayang untuk kamu. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Alasan kedua kenapa Allah beri keringanan, kerana ada sebahagian daripada kamu yang bermusafir di atas muka bumi ini, mereka mencari rezeki, mencari kurnia Allah. Orang kalau sedang bermusafir, ya, apatah lagi pada zaman dahulu, tentu sangat sukar mereka untuk bangun pada waktu malam melaksanakan qiyamul lail. Apatah lagi mesti sembahyang 2/3 malam, setengah malam dan 1/3 malam. Kalaupun mereka mampu sembahyang, tapi nak sembahyang selama itu tentu menyusahkan sangat bagi mereka.
Kerana pada waktu siang mereka mesti berjalan. Kalau malam mereka kurang tidur, tentu mereka susah untuk meneruskan perjalanan. Maka ini alasan kedua kenapa Allah Ta'ala beri keringanan tadi. Ya. Yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebahagian lagi ada yang berperang di jalan Allah. Mereka pergi berjihad, berada di medan perang. So nak sembahyang pada waktu malam tu 2/3, setengah, 1/3 malam, ni tentu sesuatu yang amat sukar bagi mereka kerana sedang berada di medan perang. Nak sembahyang fardu sahaja susah, apatah lagi nak sembahyang qiyamul lail selama 2/3 malam, setengah malam dan atau 1/3 malam. So inilah 3 alasan yang Allah Ta'ala buat, yang Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 20 ni, kenapa Allah Ta'ala memberikan keringanan tentang solat malam ni, ya, kerana ada alasan-alasan tertentu, ya. Kerana akan ada orang yang sakit, ada orang yang mungkin sedang musafir, bahkan ada orang yang sedang berada di medan perang. So kalau ditetapkan qiyamul lail sebagaimana yang disebut pada awal surah ni, 2/3 malam, setengah malam, 1/3 malam, so ini tentu amat sangat memberatkan dan sukar untuk mereka lakukan. Dan Allah Ta'ala tak suka memberatkan kita. Sebab itu Allah Ta'ala ringankan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, faqra'u ma tayassara min. Allah ulang kali kedua. Ya, maka bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Quran tu. Maksudnya lakukanlah salat malam yang mudah bagi kamu. Ya. Yang mudah bagi kamu. Jangan paksakan. Kalau kamu hanya rasa mampu solat malam tu 10 minit pun tak jadi masalah. 10 minit je lah. Kalau kamu rasa mampu 2 rakaat, 2 rakaat lah. Mampu 4 rakaat, 4 rakaat lah. Mampu baca surah sekadar Al-Ikhlas pun tak apa. Jadi buat apa yang mudah kamu rasa. Tapi nak buat lebih pun juga tak jadi masalah. Yang paling penting tu, jangan sampai membebankan diri kamu, menyusahkan diri kamu untuk solat malam tu. Kerana agama ni datang bukan untuk menyusahkan. Agama ni datang nak memberikan kemudahan. Ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan berilah Allah Ta'ala pinjaman yang baik. Dalam Quran, apabila kita membaca ayat-ayat perintah tentang salat, selalunya Allah Ta'ala sandingkan dengan perintah zakat. Kenapa macam tu? Kerana ni dua amalan yang sangat penting. Salat merupakan tiang agama antara seorang hamba dengan Allah. Zakat juga boleh dikatakan sebagai tiang agama antara kita sesama makhluk Allah. Salat merupakan amal badaniah, amal badan kita ni. Manakala zakat itu adalah amal maliyah, amal daripada harta kita. Kedua-duanya mesti dilakukan. Ya. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berilah pinjaman yang baik kepada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah buatlah sedekah. Ya, zakat tu sifat dia wajib. Dan ada lagi sedekah sunat. Ya, maka buatlah sedekah. Tolong orang-orang susah, bantu mereka. Ya. Dengan cara yang baik. Kalau nak bersedekah pun mesti cara yang baik. Supaya ia baik, pertama mesti ikhlas kepada Allah. Yang kedua, orang yang diberi ini mesti diberi dengan cara yang baik. Jangan sampai sakiti hati dia. Jangan sampai engkau menghina dia. Ya, jangan sampai engkau merendahkan dia. Allah sampai mengatakan dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatsba'uha adha. Kata-kata yang baik itu lebih utama berbanding sedekah yang diberikan kepada seseorang tetapi selepas itu disakiti dia. Maka lebih baik tak perlu diberi, cukup dengan mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Ya. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat ni, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa sahaja yang kamu buat daripada kebaikan,
ya, tajiduhu indallah, kamu akan mendapati ganjarannya yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Apa sahaja yang kamu persembahkan daripada amal-amal kebaikan, maka kamu akan mendapati ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Huwa khairan wa a'zama ajra, ya, kamu akan mendapatinya di sisi Allah Ta'ala dengan ganjaran yang lebih baik dan yang lebih agung, lebih besar. Maka setiap daripada kebaikan yang kita buat, pasti Allah Ta'ala beri ganjaran melebihi daripada kebaikan yang kita buat, ya. Kalau kita bersedekah satu, Allah Ta'ala beri ganjaran sampai 700 kali ganda. Kemudian pada hujung ayat ini Allah Ta'ala sebut, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan minta ampunlah kamu kepada Allah, beristighfarlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Rabb yang maha pengampun lagi maha pengasihani. Selepas Allah Ta'ala perintahkan untuk mendirikan solat, membayar zakat dan bersedekah, kemudian Allah Ta'ala akhiri dengan perintah untuk beristighfar. Kenapa macam tu? Kata para ulama, kerana semasa melakukan ibadat tadi, seperti salat, zakat, bahkan bersedekah, kita tidak luput daripada sebarang kekurangan. Mesti ada kekurangan semasa salat, semasa berzakat, semasa bersedekah. Mungkin kekurangan dalam bab keikhlasan, mungkin kekurangan daripada kekhusyuan, mungkin kekurangan daripada akhlak dan lain sebagainya. So, oleh kerana itu kita perlu beristighfar kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala tutupi kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan ibadat tadi. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, istighfar bukan sekadar digalakkan selepas kita melakukan dosa, bahkan istighfar digalakkan kepada kita selepas kita melakukan amal-amal kebaikan. Kenapa? Kerana semasa kita melakukan amal kebaikan, ada banyak kekurangan yang kita lakukan. Salat kita tak sempurna, sebab itu selepas salat kita digalakkan beristighfar. Dalam bersedekah kita tak sempurna, maka digalakkan selepas itu kita beristighfar kepada Allah dengan harapan moga-moga Allah Ta'ala memberikan keampunan dengan menyempurnakan segala kekurangan yang ada dalam ibadat-ibadat yang kita lakukan, ya. Baik, itu saja. Alhamdulillah sudah selesai kita membahaskan ayat 20, ayat terakhir dalam surah Al-Muzammil ni. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan daripada surah Al-Muzammil ni dapat kita ambil pengajaran-pengajaran daripadanya untuk kita jadikan sebagai panduan hidup bagi kita. Ada dua poin utama pesanan dalam surah Al-Muzammil ni. Yang pertama tentang qiyamul lail dan bacaan Al-Quran dalam salat malam. Maka ini mesti kita ambil pengajaran penting supaya melaksanakannya, supaya mengamalkannya. Yang kedua, dalam surah Al-Muzammil ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa ada di sana azab Allah. Maka dalam hidup ni jangan pernah ingkar kepada Quran, jangan pernah ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, dekatkan diri kita dengan Quran dan dengan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. InsyaAllah dengan itulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.